Selamat kembali bersama dengan saya dan juga Hani dalam Hujung Minggu Malaysia. Dan pastinya kita akan meneruskan agenda kita untuk info yang seterusnya khasnya untuk adik-adik kita. Ibu bapa yang pening kepala manalah nak masukkan anak-anak pergi untuk sekolah tadika kan. Yelah, hari dah ni nak mula kan. Dah nak mula. Okey, jadi kita terus berbicara dengan tetamu kita, pengasas Jenis Aulad Zaliza Alias, iaitu tentunya pengasas kita cerita tentang Jenis Aulad, tips memilih prasekolah. Jadi sekarang ni adik kita semua tengah cuti sekolah kan. Jadi lepas ni bolehlah memilih jenis aulad. Wah, awal-awal lagi dah promosi kan. Tapi sebelum tu kita ucapkan selamat datang kepada Puan Zaliza. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama sekali kita ceritalah pengalaman ni. Kalau diikutkan bulan Disember merupakan ulang tahun yang ke-10 untuk jenis aulad. Jadi tahniah diucapkan. Dan kita nak berbalik pada cerita sejarah terlalu lah. Bagaimana agaknya Puan memulakan jenis aulad ni 10 tahun yang dulu. 10 tahun yang lalu terima kasih Hani, Nyo kerana ada sembang-sembang yang seronok ni, ceria pagi-pagi ni. Saya bermula sebenarnya sebagai seorang pensyarah, pensyarah bahasa Inggeris di kolej swasta. Kemudian saya melihat keadaan pada masa tu, saya nak mencari prasekolah untuk anak saya yang berusia 4 tahun. Jadi bila lihat keadaan pada masa tu, sekiranya saya nak hantar ke prasekolah yang konvensional, tentunya kekurangan dari segi pendidikan Islam tiada di situ. Jadi bila saya nak hantar ke prasekolah Islam pula, keadaan pada masa tu kurang di penekanan bahasa Inggeris. Saya lihat keadaan juga pada masa tu prasekolah Islam kurang ceria dan juga kurang berjaga. Setengahnya kurang berjaga. Jadi masa tu timbul rasa tanggungjawab. Saya rasa perlu lakukan sesuatu lah. Kebetulan kolej di mana saya mengajar tu akan berpindah. Jadi saya nekat pada masa tu, saya mesti lakukan satu, berhenti dan mula pada keadaan pada masa tu Nyo, dengan keadaan yang berbadan dua. Tengah hari panas terik, bukan macam pagi macam ni Tengah hari panas terik bulan Ramadan. Bayangkan saya mengedar brosur dari rumah ke rumah berjalan. Sebab saya perlu lakukan sesuatu nak mengisi kehendak kekosongan ni yang saya sebutkan tadi. Jadi alhamdulillah bermula dengan hanya 20 orang pelajar bermula dari Disember tahun 2000. Alhamdulillah sekarang terdapat 2,000 orang pelajar. Tapi itu bukanlah apa orang kata ukuran dia lah. Ukuran yang saya rasa menjadi kejayaan kami ialah bila setiap ibu bapa tu bukan hanya hantar anak yang pertama, tapi seterusnya beranak-anak lah, yang kedua, yang ketiga pun dengan jiran-jiran, kemudian dicadangkan pada cucu dan sebagainya. Jadi untuk tips memilih prasekolah, tajuk pada pagi ni, tips memilih prasekolah ni, saya nak kongsi pandangan ibu bapa. Kami selalu berjumpa selama 10 tahun ni. Saya lihat bagaimana cara mereka memilih prasekolah sebenarnya. Jadi insyaAllah kita boleh ni lah, bagi panduan lah kepada para ibu bapa dan juga penjaga. Tapi ni dah last minute ni. Itu dah dia. Masih lagi sempat Sempat. Okey, jadi kita teruslah berikan panduan pada mereka ibu bapa dan penjaga, macam mana agaknya untuk mereka memilih sekolah. Terutama sekali pada ibu bapa yang baru pertama kali nak menghantar anak ke prasekolah ini. Betul. Okey. Yang pertama sekali kita perlu lihat reputasi. Bila kita kata reputasi, maknanya kita bertanya pada jiran, bertanya pada kawan. Sebenarnya words of mouth ni penting bertanya. Kita boleh lihat juga di laman sosial Facebook. Kalau laman sosial Facebook Jenis Aulad, type je lah GENIUS AULAD, Jenis Aulad. Dan kita lihat pandangan-pandangan buah di dalam laman sosial ke begitu, untuk melihat pandangan mereka. Jangan lihat satu, saya lihat secara keseluruhan. Lawat, dan satu lagi buat lawatan dari kelas ke kelas, sekolah ke sekolah ni, prasekolah. Tapi jangan hanya buat lawatan masa hari terbuka. Macam hari ni sebenarnya hari terbuka di Jenis Aulad. Tapi bukan pada hari terbuka saja. Sebenarnya boleh dilawati pada bila-bila masa. Bila kita lawat pada masa, saya ni asyik pandang pada Hani. Mbak Hani ni macam ibu sikit. Nio nampak comel je macam budak lagi. Okey. Jadi bila kita lawat tu bukan lawat pada masa hari terbuka je, lawat juga pada masa
persekolahan sedang dijalankan. Jadi kita dapat lihat keadaan sebenar. Kira untuk bakal-bakal ibu bapa juga boleh ambil merancang cuti ke, dari rancang sekarang. tengok. Tak semestinya nak dekat baru nak pergi daftar. Kan? Jadi selalunya bila orang kata tu hari terbuka tu semua elok-elok belaka kan. Jadi kita tengok pada yang hari yang sebenar. Tengok yang hari sebenar. Macam saya nak kongsi, ada seorang bapa ni kan, dia seorang pengarah eksekutif syarikat sebuah bank yang terkemuka lah. Cara dia tu unik juga. Dia berhenti kereta dia, ada driver kat dalam. Dia terus naik pergi kat bilik air. Dia check semua bilik air. Lepas tu dia tengok tempat kasut. Lepas tu dia turun, dia minta 3 form. Kata saya nak register, saya nak daftar cucu saya 3 orang. Saya kata tak nak tanya apa-apa ke program ni, kami ada buku lah apa semua kan. Dia kata tak nak. Dia kata dalam bahasa Inggeris lah, sebab di Genius Aulad penekanan dalam bahasa Inggeris. Dia kata if you can take care of the toilets, I can see that it's all clean, and if your shoe racks are all in order, the shoes are all in order, you can I can just trust that you can do anything. Jadi itu sebenarnya benar. Maknanya kadang kita ni tengoklah silibus lah, tengoklah apa cara macam tu pun unik juga sebenarnya. Tengok bilik air, masuk bilik air tengok. Bilik air betul bersih masa kelas tengah berjalan kan. Kasut betul tersusun. Itu salah satu daripada cara pengurusan keseluruhan. Pengurusan, jangan pandang remeh lah, maknanya perkara yang kecil kan. Okey, dari segi pengaruh daripada orang lain yang barang kita pemilihan tu sebenarnya dah cukup bagus dah. Tapi bila ada pengaruh perkara macam ni, mungkin dia ada pengalaman yang tak berapa elok, dia pun cakap tak elok lah tempat tu. Dia judge dulu sebelum dia, hanya kerana sedikit peristiwa mungkin. Dalam masa yang sama juga kita boleh selitkan di sini, di mana ibu bapa yang katanya macam dia nak yang terbaik, kualiti yang terbagus lah kini, tapi saya nak bayar sikit je. Bayaran yang minimum, dia mencari bayaran yang minimum. Ini macam mana nak ceritanya? Okey, ada 2 soalan tu rasanya. 2 dan 1. Okey. Untuk ibu bapa yang nak menyiasat ni kan, sebenarnya bagus sebenarnya ibu bapa yang menyiasat ni. Kami suka sebab ibu bapa macam ni adalah ibu bapa yang prihatin. Bila ibu bapa ni prihatin, anak-anak mereka pun sebenarnya akan jadi anak-anak yang cerdik lah kan. Dan anak-anak yang cerdik ni baiklah untuk keseluruhannya kan, semua kalau ibu bapa prihatin. Dan kalau nak mencari pendapat, jangan lihat seperti saya kata awal tadi tu, jangan lihat hanya satu pendapat saja. Lihat secara, tanya beberapa pendapat, lihat secara keseluruhan, buat lawatan dan sebagainya. Sebab kita tahu anak kita daripada anak pertama, anak kedua, anak ketiga semua lain-lain lain-lain perangai, lain-lain kebolehan. Begitu juga dengan anak orang lain lain, tak boleh samakan anak orang dengan anak kita kan. Betul. Betul. Lepas tu tadi soalan apa tadi? Cerita pasal dari segi nak kualiti terbaik tapi kualiti nak bayaran yang minimum. Bayaran yang minimum. Okey, satu lagi. Ramai yang beranggapan bahawa bila mereka datang ke Genius Aulad ni, sebab tengok Genius Aulad ni cantik dengan kemasannya yang begitu teratur dan canggih kita punya lantai tu pun lantai bercushion, diimport daripada France. Jadi ramai membayangkan ini mesti mahal ni, tanpa orang kata terus rasa macam mahal lah. Padahal sebenarnya jika dibandingkan dengan yuran-yuran pusat perkembangan kanak-kanak yang lain, Genius Aulad adalah yang terendah sekali, yang paling rendah. Yang paling rendah. Dan bayangkan dengan premis kami, setiap sekolah tu mempunyai interactive board. Interactive board tu yang paling canggih lah, interactive board di setiap sekolah, dengan seperti yang saya sebutkan tadi, kemasannya dengan buku-buku yang kami terbitkan sendiri, CD, VCD, malah CD juga kami rakamkan album sendiri. Seperti dalam kita boleh lihat dalam tayangan ini merupakan CD untuk akan ada Happy to Solat. Happy to Solat. Macam CD, tak semuanya berkaitan, mereka ada kajian-kajian sebelum diterbitkan, dan buku ni juga. Kami ni memang seronok sangatlah kalau buat benda-benda macam ni kan. Memang suka. Memang suka dan macam hobi semua orang lah. Seronok pelajar-pelajar kan. Berkongsi dengan semua. Macam Happy to Solat ni dah keluar pada soalan pula ni. Tadi cakap pasal yuran kan. Memang yang paling rendah. Bayangkan dengan semua yang kita beri ni, bayangkan Happy to Solat ni adalah sebuah VCD yang menceritakan tentang cara-cara bersolat dengan cara yang sungguh ceria. Props kami buat sendiri, semuanya sendiri. Kami selama 10 tahun Genius Aulad ni, kami setiap tahun tu bila kami terbitkan pementasan teater, setiap kali tu kami akan buat skrip yang berlainan, props yang berlainan, props yang berbesaran yang berlainan. Memang
Semua guru-guru di Genius Aulad amat committed dan bersemangat sekali lah. Itu alhamdulillah saya sangat bersyukurlah kerana bukan mudah sebenarnya untuk kita dapat kerjasama yang begitu, dan itulah sebenarnya kekuatan di Genius Aulad yang memberi keceriaan kepada keseluruhan program pembelajarannya. Baiklah Puan Zaliza. Itulah masa mencemburi kita sangat-sangat ni pada ketika ini. Ya, jadi walau bagaimanapun kita memastikan bahawa kepada anda di luar sana, ibu bapa dan juga penjaga, untuk memilih kata tu prasekolah yang terbaik untuk anak anda. Genius Aulad salah satunya pilihan yang boleh lakukan. Ada banyak cawangan. Nak tahu bagaimana, nak tahu tentang maklumat lanjut dan juga cawangan-cawangan yang ada, anda boleh terus ke www.geniusaulad.com.my. Ejaannya tu macam mana? GENIUSAULAD. Terima kasih banyak Puan Zaliza. Terima kasih Hani. Okey, selepas ini kita akan berehat seketika.